Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi sahabat semua. Berjumpa lagi dalam YouTube Nas Channel. Terima kasih kerana support Nas Channel dan juga selalu menyokong apa yang kita kongsikan sebelum ni, dan apa juga yang pernah kita berbagikan ilmu dan juga pengalaman. Moga korang semua bermanfaat dalam setiap video yang kita share. Okey, pada yang dah menonton, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Nas Channel. Okey, korang boleh tekan butang subscribe. Jadi korang on juga notification supaya setiap video yang kita upload korang akan dapat info lah, info video baru Okey, untuk minggu ni aku nak share kat korang berkenaan dengan tip penjagaan burung dari segi pemakanan dan juga kesihatan burung So seperti yang kita tahu, walaupun burung tu kadang-kadang sihat, satu hari dia akan sakit kan. Dia akan sakit, dia akan murung, dia akan menong lah. Jadi kita pun kadang-kadang terfikir apa sebab yang menjadikan burung tu sakit dan juga tiba-tiba dia tak sihat kan. Macam kita lah, kita walaupun kadang-kadang kita sihat, ada masa kita juga tak sihat kan. So kita ikutilah video lepas ni, kita akan kupaskan untuk video lepas ni. Okey, terus menonton je. Okey, seperti yang kita tahu kadang-kadang burung tu sakit, sakit mata, sakit mulut, ada ketumbit ataupun ketumbuhan, burung tak lalu makan. Kadang-kadang tiba-tiba dia jadi macam tu. Jadi korang ni yang baru-baru main burung, korang tertanya-tanya lah, apakah ubat, apakah tip, apakah cara untuk mengubati burung yang sakit Seperti yang kita tahu, burung-burung yang kita bela tu kita sayang. Jadi kita tak nak dia sakit, kita nak dia sihat dan juga berbunyi. So kita bukan sekadar bela saja, bagi makan minum, tetapi juga kita kena tahu cara-cara untuk menjaga, cara-cara untuk merawat kan, supaya burung tu terus sihat. Jadi bila burung sihat, kita pun, hati kita pun senang. So yang pertama kita nak share tentang pemakanan burung Seperti yang kita tahu, merebuk ataupun terkukur ni, dia biasa senang lah nak jaga makan dia. Dia makan kambu ataupun kadang-kadang orang panggil sambau. Bila makanan tu bersih, tak ada sebarang kekotoran ataupun habuk-habuk di dalam makanan burung, jadi bila kata makanan tu bersih, burung pun makan sihat, dia pun jadi galak, kita pun happy lah. So apa yang menjadi penyebab antara burung sakit, mulut dia sakit ataupun dalaman dia sakit, kita akan sharekan lepas ni. Okey geng, okey kawan-kawan antara penyebab lah, penyebab burung sakit, yang pertama air yang telah dicemari ataupun air yang kotor. Biasa kalau kita pakai bekas-bekas yang bekas-bekas macam ni, mudahlah kotor sebab dia mudah berak dalam ni dan dia akan minum balik air dia. Begitu juga dengan bekas makan pun kadang-kadang dia berak dan juga dia akan makan balik. Ni lantai lantai pun kotor, ada najis. So dia akan makan balik sisa-sisa najis ni yang menjadikan dia sakit. Kalau kita tengoklah, ni pun dah banyak tak cuci ni pun dah banyak najis, dah banyak tahi dia dah. Jadi antara penyebab kenapa burung sakit mulut, burung tak sihat, dia jadi termenung kan, dia jadi kembang bulu. Inilah penyebab dia. Okey, so kita akan kongsikan lagi tip-tip dalam video lepas ni, dan juga kita akan buat part demi part lah. Kalau tak, nanti rakaman dia akan jadi panjang. So kita akan tahu apa sebab punca kenapa burung sakit mulut, jadi tak nak makan, jadi kembang bulu dan sebagainya. Okey, terus follow Okey kawan-kawan semua sahabat semua, okey kita nak share lah tentang makanan burung. Ni yang pertama pertama sekali, makanan burung ni kalau boleh kita cari yang bersih lah. Dan seperti yang kita tahu makanan burung ni kadang-kadang kita nak bajet kan. Kita nak bajet dari segi harga, sebab kadang-kadang kita bela burung banyak, lebih daripada 10 ekor. So makanan ni ada dua jenis. Yang pertama, ni lah makanan murah Makanan murah dalam RM3.5 RM4 sekilo. Nak dibandingkan dengan makanan yang harga RM10 ke RM20 sekilo, yang siap dibersihkan habuk. Dia tak ada habuk dia dah tak ada habuk. Lepas tu dia siap letak madu, dia siap keringkan, jadi dia siap basuh. Itulah perbezaan antara kambu murah dan juga kambu mahal. So bagi aku tak kisah kalau kau nak beli kambu murah, sebab kita pun faham dalam keadaan PKP sekarang ni, kita pun bajet pun tak ada, tapi burung kita nak bela. So dengan ada video ni, kita nak share lah kat korang macam mana penjagaan makanan burung supaya burung tak sakit dan juga menjadi megagam lah. Okey, kita tengok apa kita nak buat dengan makanan ni.
Okey sahabat semua kalau kita tengok makanan ni kadang-kadang dari segi luaran dia kita nampak bersih lah. Kita nampak dia bersih. Okey. Ini kita beli kilo timbang kilo. RM3.5, RM4 sekilo. So dari segi kebersihan dia korang takkan tahu tau selepas korang buat benda ni lah. Okey sahabat semua kita pakai mangkuk lah untuk kita tapis habuk yang akan keluar ni daripada makanan ni lah. Makanan yang kita beli so ni makanan yang murah, RM3.5, RM4 sekilo ni. Kita ambil dalam 3 kilo. So kita akan tapis sebelum kita bagi makan kat burung. So kita akan tengok lah nanti apa hasil dia. Okey, ni penapis yang kita gunakan lah. So dia akan tapis, segala habuk-habuk akan lepas dan makanan akan tinggal kat dalam. So kita akan tengok Okey. So kita buat sikit demi sikit. Kita akan tengok kat sini apakah yang akan keluar, apa yang akan tinggal di sebalik makanan biasa kalau korang beli yang RM10 ataupun RM15 sekilo tu, ataupun yang agak mahal sikit lah kan, dah dibersihkan tau. Jadi untuk makanan burung ni biasanya belum dibersihkan lagi, sebab tu harga dia murah jadi kena tahu jugalah. Burung kadang-kadang bila makan jadi sakit mulut kan, ada jadi macam ketumbuhan dekat mulut. Banyak juga faktor selain daripada air kotor, sangkar kotor dan juga ni makanan ni. Jadi makanan ni kita akan tengok habuk-habuk dia akan tinggal. Ni pun dia proses daripada kilang kan. Jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Kadang-kadang siap ada ulat lagi dalam. So kita tapis habuk-habuk ni. Jadi yang tinggal hanya makanan umpama macam ni lah, bila kata burung makan benda yang ada sedak-sedak kan, sedak-sedak ni burung makan, jadinya dia akan jadi macam sakit tekak, hilang suara kan, salur pernafasan dia jadi sempit. So macam-macam juga. Lepas kita dah tapis ni, baru kita pindahkan baru kita pindahkan ke dalam bekas jadi bekas ni kita dah bersihkan. Jadi barulah orang kata makanan tu bersih kan. Kalau tak nanti burung jadi sakit. Kalau korang rajin, bolehlah makanan ni korang basuh dan juga jemur dan kalau boleh digoreng dulu ke, dan dimasukkan sekali dengan madu. So ni kita panggil proses ayak lah. So proses ayak pelan-pelan kita letak supaya makanan tak keluar Jadi makanan yang dah kita tapis tadi, kita boleh masuk dalam bekas Jadi kalau boleh sebenarnya makanan ni kena letak sikit-sikit. Kita kena tapis sikit-sikit, tak boleh banyak Nanti kita nak curah ni agak susah sikit. Tapi ni dah sedap dah besar. Jadi kita pilih lah mana yang makanan saja, tak adalah habuk-habuk lagi tinggal. Masukkan sikit-sikit. Jadi makanan ni jadi bersih. Okey. Pada tertinggal lagi. Jadi inilah yang tinggal Ni yang tertinggal. Ni sedak-sedak ni. Tengok berapa banyak habuk ni semua habuk dia ni. Jadi makanan ni agak kotor sikit. Ni yang tertinggal. Semua habuk dia lah. Jadi kita akan siapkan semua. Kita akan nampak ni berapa banyak nanti yang ada. So kita masukkan lagi. Macam ni lah proses dia. Kita nak tapis segala habuk-habuk daripada makanan ni. Dia banyak habuk ni.
Makanan ni tak adalah orang kata bersih. Sebab kita beli secara kilo kan. Tu dia. Banyak. Ni dia sedak-sedak dia. Okey, ni bahagian last lah ni. Antara sedak-sedak abuk yang kita akan nampak nanti. Untuk yang awal-awal tadi kita buat, dia tak nampak lagi sebab dia bahagian atas Tapi yang bahagian kotor tu nanti bahagian last ni yang akan turun lah. Jadi kita akan nampak betapa kotornya makanan ni. Masa kita beli, kita try tengok. Tu dia. Kita zoom sikit. Inilah kotor geng. Inilah yang kita akan bagi kepada burung. Nampak siap ada ulat dia. Siap ada ulat Mana ulat dia? Tu dia ulat. Siap ada ulat lagi, kumbang. Ni kumbang sambau ni. Jadi kotor ni yang kita nak kena jaga ni. Ni yang bila kita bagi makan dekat burung, yang burung jadi sakit ni lah. Ni dah dia geng. Ni dah sahabat semua Jadi nak kena hati-hati lah. Walaupun makanan yang kita beli tu murah, tak semestinya kita nak kena basuh jemur kan. Kadang-kadang sebab kawasan kita nak buat tu agak susah sikit. Jadi kita hanya tapis kita ayak, tapis sebelum kita bagi burung kita makan sebab kita sayangkan burung-burung kan, nakkan kebersihan. Ni memang sebelum ni pun memang orang kata kalau kita beli memang akan buat macam ni juga. Okey. Bukan kata 100% 100% bersih kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat keluarkan ni kita dapat keluarkan. Okey, jom kita tengok. Ni yang bawah sekali kita sahabat semua ini yang bawah sekali. Kita tengok yang bawah sekali punya kambu Tengok, kita try ayak dia. Okey, kita akan tengok apakah yang akan keluar. Tu dia. Ni bawah sekali. Kira yang mendap yang mendap dekat bawah. Inilah yang akan keluar sekali. Kita akan tengok apakah makanan yang kita beli tu betul-betul bersih untuk kita bagi dekat burung. Kita akan tahu. Kita kadang-kadang hanya tahu jaga kan, bagi makan minum kan. So soal kebersihan ni, inilah dia. Nampak lah sebelum ni pun memang orang kata bagi kat burung pun memang kita boleh tahu lah. Burung jadi sakit mulut, hilang suara kan. Antara jugalah faktor cuaca panas. Tapi makanan pun kadang-kadang menjadi masalah juga dekat burung. Inilah. Jom kita satukan. Nampak berapa banyak keadak dia. Banyak ni semua kekotoran lah. Keluarkan terus. Mana yang sambal dah pecah-pecah pun dia akan jatuh juga. Okey. Kotor kotor. Ni dia. Okey. Ada kumbang ulat-ulat pada. Kotor kan. Okey, ni yang terakhir lah. Ni yang last. Kita cuba masukkan. Okey. Okey, siap. Ngam-ngam ah. Ngam-ngam penuh. Ngam-ngam penuh jadi bolehlah kita bagi kat burung. Okey. Selain daripada tu kita dah share dah sebelum ni kan, tentang penjagaan burung, bawang putih dan apakah kelebihan dia kan. So kali ni kita share tentang makanan burung lah. Tentang kebersihan makanan burung. Okey. Nanti kita akan bagi dekat burung dan kita akan bawa burung dekat laman. Kita nakkan burung kita galak, burung kita sihat, tak ada masalah
Okey, begitulah kisahnya sahabat semua macam mana makanan burung yang kita dah tapis, kita buang dia punya habuk. So, kalau boleh nakkan burung tu sihat dan tak nak ada penyakit. Jadi, ini yang penting ni. Makanan, penjagaan sangkar dan juga air air burung So, ni dah siap dah. Ada lebih kurang dalam 4 kilo, 3 kilo lah. Okay, kalau korang ada modal, korang carilah orang kata makanan yang dah siap diproses. Harga pun mahal sikit lah, dalam RM10 ke atas kot. RM10, RM15, RM20 pun ada. Dah siap campur madu, dah siap dibasuh dan juga dikeringkan. So, lebih berkualiti, burung lagi galak. So, korang boleh komen-komen kat bawah. Apakah makanan yang korang gunakan, sambal merah ke, sambal hitam ke, campur ke, kan, padi ke, segala-gala lah korang boleh share. Korang boleh komen dekat bawah apa yang korang pakai untuk menggalak burung, dan juga ada tips-tips lain daripada tu kan yang kita boleh share. Korang boleh komen-komen kat bawah. InsyaAllah semoga manfaat. So, akan ada sambungan lagi untuk video ni. Pada yang dah menonton, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan channel. Ikuti untuk video akan datang. InsyaAllah kita akan buat part demi part tentang penjagaan burung, burung sakit mata, burung sakit mulut dan juga buasir. Korang pernah dengar tak pasal burung kena buasir? So, ada juga ubat dia. Jadi macam-macam sebenarnya, macam-macam yang kita kena kaji dan juga kita belajar daripada otak-otak lama kita. Burung kena cacing. So, jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.